Saya, Cikgu Habibah. Kita ada 72 siri pembelajaran untuk dipelajari. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, mari kita belajar sekarang. Kali ini, kita akan belajar subjek sains. Jom kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, apa khabar? Cikgu doakan kamu semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Sekarang kamu bersama dengan Cikgu Hafiz bagi mempelajari mata pelajaran sains yang bertajuk Pemeliharaan dan Pemuliharaan. Apa itu pemeliharaan dan juga pemuliharaan? Pemeliharaan bermaksud mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Manakala pemuliharaan ialah mengembalikan haiwan dan juga tumbuhan yang diancam kepupusan. Sebelum cikgu pergi lebih dalam, cikgu nak murid-murid semua tahu bahawa di dunia ini terdapat haiwan yang telah pupus. Antara haiwan yang telah pupus di dunia ini adalah seperti kuangga, T-Rex, burung dudu, mammoth dan juga serigala Tasmania. Haiwan yang telah pupus tidak mungkin kita dapat pelihara ataupun pulihara semula. Namun, di dunia ini terdapat juga haiwan yang diancam kepupusan. Haiwan yang diancam kepupusan boleh dipelihara dan juga dipulihara semula. Antara contoh haiwan yang diancam kepupusan adalah seperti panda, gajah, orang-utan dan juga tapir. Semua haiwan ini masih ada di Malaysia dan diklasifikasikan sebagai haiwan yang hampir pupus. Selain haiwan, kita juga ada tumbuhan yang diancam kepupusan. Antara tumbuhan yang diancam kepupusan adalah bunga Rafflesia, periuk kera, anggrek selipar dan juga orkid merpati. Murid-murid, mengapa haiwan dan tumbuhan ini menghampiri kepupusan? Antara aktiviti yang mengancam haiwan dan juga tumbuhan ini adalah yang pertama sekali penerokaan hutan secara berleluasa. Dengan adanya penerokaan hutan ini, maka flora dan fauna kita akan musnah dan tidak dapat dibangunkan semula. Selain itu, pencemaran yang dilakukan oleh kilang-kilang dan manusia yang tidak bertanggungjawab seperti membuang sampah di merata-rata tempat mengakibatkan haiwan dan tumbuhan ini diancam kepupusan. Selain itu, pemburuan haram yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab bagi mendapatkan sumbu yang ada pada badak sumbu dan juga gading yang ada pada gajah mengakibatkan haiwan ini semakin diancam kepupusan. Dan akhir sekali, bencana alam yang berlaku di bumi ini mengakibatkan flora dan juga fauna serta hidupan-hidupan lain diancam kepupusan. Bagi mengelakkan haiwan-haiwan ini daripada terus mengalami kepupusan, maka usaha pemeliharaan dan juga pemuliharaan telah dititik beratkan. Bagi memelihara haiwan dan juga tumbuhan daripada pupus, yang pertama sekali, pendidikan mestilah diberikan kepada semua individu yang berada di bumi ini. Dengan adanya pendidikan, manusia akan sedar betapa buruknya kesan yang akan terjadi sekiranya manusia membuang sampah merata-rata. Selain itu, aktiviti kita semula barang terbuang haruslah dilakukan bagi memelihara alam sekitar daripada terus musnah. Dengan mengita semula barang terbuang, pokok tidak perlu ditebang untuk menjadikan kertas yang baru. Sebaliknya, kita mengkita semula kertas yang telah digunakan untuk menjadi kertas kita semula. Di samping itu, penguatkuasaan undang-undang dan hukuman berat perlu dikenakan kepada setiap pemburu haram yang berada di dunia ini. Akhir sekali, cadangan untuk mewujudkan kawasan hidupan liar dan juga hutan simpan dilihat sebagai salah satu langkah yang baik bagi menyelamatkan hidupan dan juga tumbuhan. Bagi usaha untuk memulihara semula haiwan yang semakin diancam kepupusan, maka langkah yang terbaik perlu diambil. Antara langkah-langkah bagi memelihara semula hidupan ataupun haiwan yang diancam kepupusan adalah yang pertama, penanaman dan juga penghutanan semula tumbuhan-tumbuhan yang diancam kepupusan. Yang kedua, penyelidikan dan pembangunan
perlu dilakukan supaya tumbuhan-tumbuhan ini dan juga haiwan-haiwan ini kekal sihat dan cepat membesar. Seterusnya, mewujudkan pusat rehabilitasi bagi orang hutan. Di sana, orang hutan ini akan diberikan makanan yang secukupnya, dijaga dan dilindungi supaya ianya tidak pupus. Dan akhir sekali, mewujudkan pusat-pusat konservasi bagi penyu-penyu yang diancam kepupusan. Seperti kita sedia maklum, penyu-penyu diburu kerana telurnya. Maka, dengan adanya pusat-pusat konservasi ini, telur-telur penyu itu akan dijaga sehingga ianya menetas. Apabila sudah cukup tempoh, ianya akan dilepaskan ke laut semula. Dengan itu, maka tamatlah sudah tajuk pemeliharaan dan juga pemuliharaan yang cikgu ajar pada hari ini. Sebelum berpisah, cikgu ingin mengimbas kembali apa yang telah kamu pelajari dalam video ini. Yang pertama, cikgu ada menerangkan maksud apa itu pemeliharaan dan juga apa itu pemuliharaan. Seterusnya, cikgu telah menunjukkan kepada kamu gambar-gambar haiwan yang telah pupus. Kemudian, cikgu juga ada tunjukkan gambar-gambar haiwan dan juga tumbuhan yang sedang diancam kepupusan. Selain itu, cikgu juga ada menerangkan tentang aktiviti manusia yang mengakibatkan haiwan dan juga tumbuhan diancam kepupusan. Seterusnya, cikgu juga ada menerangkan tentang usaha pemeliharaan dan juga pemuliharaan haiwan-haiwan tersebut dan juga tumbuhan-tumbuhan tersebut daripada terus diancam kepupusan. Sekian saja untuk video cikgu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.